Itulah ilmu tu nak dapat dengan cara belajar. Nak belajar dengan siapa? Dengan alim. Alim pula mesti ikut Al-Quran dan Sunnah. Dan dapatlah kebenarannya di situ. Baik, seterusnya kita nak beralih pada Ustaz Kamarul Ihsan. Saya nak tanya lah, ilmu yang menjuruskan kepada kebenaran ni, kita nak tanya daripada sudut akidah ni. Macam Islam ni ada akidah, ibadah dan akhlak. Kita ikut satu-satu. Kita tanya kepada Ustaz Kamarul Ihsan berkenaan dengan akidah, ilmu yang menunjukkan kebenaran ni. Dari segi akidah, silakan Ustaz bentangkan, bincangkan. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum. Orang mengaji akidah tahu-tahu tak boleh pandai. Rasanya mulia kita dalam untuk masa 2-30 minit ni kasi. Cuma yang saya sampai ya, Tuan, tak ada apa guna amal ibadah kita Tuan jika akidah kita akidah yang batil. Akidah yang sahih adalah tuntutan yang sangat-sangat penting. Akidah yang bersih, akidah yang bersih daripada syirik, daripada khurafat, sangkaan. Akidah yang bersih dari tumpuk tambah. Sebagaimana yang sangat banyak ajaran wahyu, asalnya ajaran wahyu ni semua disebut Islam. Yang kata ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS, Nabi Musa AS, yang dibawa oleh Nabi Daud AS melalui kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa. Tapi pasal apa hari ini tak disebut mereka Islam? Rasulnya yang mereka ikut itu Rasul Allah. Kitab yang sampai kat mereka kitab Allah. Tapi kalau dalam Quran Allah kata innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Allah dah sebut tentang orang kafir di kalangan ahli kitab dan orang kafir di kalangan orang musyrik. Siapa yang ikut Nabi Isa, umat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud yang diturunkan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur jadi kafir? Kalau ada kitab, kalau ada Rasul tetapi tidak diikut kitab yang disampaikan, tidak ikut Rasul yang diturunkan, apa tak guna satu sen? Umat Nabi Isa sehingga jadi sesat yang kita panggil Nasara atau Kristian itu umat akhirah. Nabi Isa kata aku ini Rasul Allah, Nabi Allah. Dia kata Nabi Isa itu anak Allah. Sedangkan dalam kitab Injil tak ada sebut. Kitab Injil yang ada sekarang ni, kitab Injil yang ada sekarang ni, ada satu je ayat. Itu pun padri-padri Kristian kata ayat tu palsu. Tapi yang belajar perbandingan agama dia tahu, dia sebut John 3:16. Bible ni dia ada Bible according to John, Mark, Luke, Matthew. Salah satu daripada Bible itu dipanggil Bible according to John, bahagian 3 ayat 16. Itu je satu. Itu pun, ayat itu pun padri-padri Kristian kata palsu. Yang Allah kata aku turunkan kerana kasih sayang aku pada manusia, aku turunkan satu-satunya anak kandung aku. Satu je yang digunakan istilah begotten son kalau dalam bahasa Inggeris. Yang lain tak ada. Yang lain Allah sebut anak secara umum, bukan anak kandung. Anak ini semua orang soleh. Semua nabi-nabi dalam kitab Injil disebut sebagai anak Allah. Semua orang soleh. Tapi setelah 300 tahun berlalu, Nabi Isa barulah ditetapkan Nabi Isa ni jadi anak Allah. 300 tahun, bukan di awal. Awal masih khilaf lagi.
Akidah kata Trinitarian ini, Godfather, Tuhan Bapa, Holy Spirit, Ruhul Kudus, Malaikat Jibril, dengan Jesus Christ as the Son of God, yang anak Tuhan, hanya wujud 300 tahun sesudah Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Dia beza dengan Yahudi. Yahudi ketika Nabi Isa tinggalkan mereka 40 hari je naik ke Bukit Tur untuk nak terima kitab Taurat, dia pun dah susah dekat Allah. Itu sebab Yahudi yang Allah salah betul. Kristian ini lain. Hawariyun ni sebab memang ada pembantu Nabi Isa ini yang masih istiqamah masa Nabi Isa diangkat. Asas yang saya nak cerita tentang akidah ni, mereka dulu asalnya Islam, kemudian berubah menjadi kafir, menjadi musyrik, sedangkan diturunkan kepada mereka Rasul Allah, kitab Allah. Kerana mereka telah menjadi golongan yang malas, yang tidak mau berusaha, berjuang untuk mendalami ilmu kitabnya. Mereka mula menyerahkan urusan mengajar isi kandungan kitab kepada padri dan pendeta-pendeta. Sekarang penyakit itu kena pada kita umat Islam. Kita mengaji agama semua berlapis. Yang kita duduk hari ini tuan-tuan, ini bukan pengajian. Ini jenis ceramah forum. Ini hanya pencetus kepada tuan-tuan. Pengajian adalah suatu yang memerlukan perjuangan, jihad, usaha yang sungguh-sungguh. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Innallaha ma'al muhsinin." Orang-orang yang berjuang, sungguh-sungguh berjuang, maka kami bagi petunjuk jalan pada mereka. Berjuang, maka Allah bagi petunjuk jalan. Allah bagi ini. Kalau tak ada berjihad, tak dapat. Hari ini kita nak kerja rajin, duit banyak, nak bagi satu kitab letor ni, nak beli kitab tafsir. Tak ada perjuangan, tak ada pengorbanan. Macam Ustaz Sazali duk baca hadis tadi, Nabi sebut tentang janji Allah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Siapa menempuh satu jalan dalam menuntut ilmu Al-Quran dan Sunnah, Allah permudah satu jalan ke syurga. Nak angkat kaki nak tempuh jalan tu, dia punya malas, sehingga dia ubah jadi tariqan yang Nabi sebut, dia buat satu tarikat. Perkataan tarikat datang berhadis ni. Hadis disebut tariqan itu jalan, kena tempuh jalan, kena berjuang. Dia buat satu tarikat, dia duduk relax-relax, dia membaca 2-3 zikir solat, tak payah main pakai niat apa semua. Lepas tu cerita mimpi jumpa Nabi. Nabi dah ajar dia habis dah. Ini pun yang asalnya perkataan tarikan yang Nabi sebut itu pun dah jadi manipulation. Sebagai sama macam orang Kristian umum. Dan kita tahu ini perkataan-perkataan yang asalnya wahyu, dapat kat kita dah jadi sesat. Dapat kat kita jadi sesat, dah jadi rosak. Bila hari ini konotasi tarikan, bila sebut ke orang ilmuwan, termasuk dengan orang macam saya sendiri, saya dah dapat benda negatif tau. Padahal perkataan tarikat itu datang saya daripada hadis Nabi. Pasal dah dibawa kepada jalan lain. Dan bukan ilmu yang sebenar. Ilmu sebenar ni, Allahu Akbar, ilmu sebenar ni kemuliaannya macam tadi Ustaz dah sebut, Nabi bersabda tentang al-ulama warasatul anbiya. Ulama tu pewaris Nabi. Salah seorang anak murid Nabi yang juga sepupu Nabi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata, inna
inna aqran nasi darajatin min darajatin nubuwah. Sesungguhnya manusia yang paling dekat darjatnya min darajatin nubuwah, daripada darjat kenabian, ahlul jihad wa ahlul ilm. Orang yang berjihad, ahli jihad dan ahli ilmu. Kata Ibn Abbas yang disebut dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Al-Hafiz Al-Zahabi, ilmuwan dan pejuang. Ibnu Abbas sendiri letak tentang yang menghampiri darjat kenabian ini, jihad, ahli jihad dan ahli ilmu, juga menunjukkan selain daripada dia pecah, sebenarnya dia ada kesatuan. Ahli ilmu sendiri tidak akan jadi ilmuwan jika dia tak ada jihad. Menuntut ilmu itu sendiri memerlukannya. Perkataan jihad itu asalnya al-jahdu, itu berjuang sungguh-sungguh. Dia tak datang dengan santai-santai, dengan rehat-rehat. Dia tak datang tanpa pengorbanan. Pengorbanan daripada duit ringgit kita nak beli kitab contohnya. Macam tuan-tuan datang nak buat majlis macam ni, mesti keluar duit. Kalau tuan-tuan semua tak nak keluar duit 1 sen pun, memang macam mana nak beli air mineral water pun tak boleh. Itu pengorbanan. Dan semua ni Allah janjikan ganjaran yang sangat besar. Ilmu daripada sudut akidah ini sangat penting. Kita kena, Allah dalam ajaran Islam kita letak daripada mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian 6 rukun iman. Pernahkah kita melihat dalil-dalil dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi tentang apa yang aku percaya tentang Allah? Rukun iman kita yang pertama. Contohlah, golongan ahli sunnah, dia antara dia periksa akidah orang, cara dia periksa sebagaimana Nabi periksa. Aina Allah. Dia akan tanya, dia antara cara kita periksa akidah orang, kita tanya dengan soalan yang Nabi tanya pada sahabat. Aina Allah, di mana Allah? Ini satu contoh, sangat sensitif soalan ni. Tapi mengaku ahli sunnah. Tapi soalan ni Nabi tanya sahabat. Kalau kita ambil hadis riwayat Imam Bukhari, siapa buka kita Imam Bukhari yang asal, kita Risalah ke apa, kita Al-Um kita jumpa, dan kita Muwatta Imam Malik, kita Musnad Imam Ahmad, kita Sahih Bukhari, Ibnu Khuzaimah, duk cerita pasal sahabat Nabi yang dia ni ada hamba, dia cedera sikit hamba dia, kemudian dia rasa bersalah, dia tanya dekat Nabi, perlu tak aku bebas hamba perempuan aku ni? Nabi kata bawa dia berbulu. Bawa, Nabi tanya kat hamba perempuan tu, aina Allah, di mana Allah? Jawab perempuan tu, fis sama', di langit. Nabi tanya dekat perempuan tu lagi, mana ana, siapa aku? Jawab perempuan tu, anta Rasulullah, kamu Rasulullah. Nabi kata, a'atiklah, bebas dia ni, fa'inah mu'minah, dia ni orang ni, orang beriman. Tapi kita hari ni orang Melayu mengaji, Allah tu di mana-mana. Allah tu di mana-mana, tu orang Melayu mengaji. Di mana-mana tu di mana? Di mana-mana tu di mana-mana lah. Mana yang di mana-mana tu? Di mana-mana? Kalau difahami perkataan sungguh Tuhan beriktikad di mana-mana, berarti Tuhan sedang beriktikad Allah ada dalam diri tuan-tuan. Sebab dalam diri kita juga di mana-mana. Dalam pokok ada Allah, sebab dalam pokok juga di mana-mana. Dalam jamban juga ada Allah, sebab dalam jamban juga di mana-mana. Tu sebab golongan tarikat yang banyak pakai ni. Tu sebab dia kata dia tak payah solat. Sebab apa tak payah solat?
Allah bersama dengan dia. Takkan Allah nak campak dalam neraka, Allah ada dalam diri dia. Satu lagi jenis, tanya Allah dia opposite way pula. Arwah yang bertentangan dengan yang di mana-mana ni. Dia kata Allah tu tak bertempat. Kalau kita tanya kat dia lagi, tak bertempat kat mana? Kat bumi, tak ada lah. Allah ni tak ada kat bumi. Tak ada. Dia tak bertempat kat bumi. Allah. Dekat langit pun tak ada. Allah tak bertempat di langit. Atas langit pun tak ada. Dia tak bertempat atas langit. Atas arah tak ada. Dia tak bertempat di atas arah. Jadi maknanya Allah tak ada lah sebenarnya. Dan semua tak ada. Punya keliru ke tahap itu, teman. Pasal apa kita tak nak ambil Al-Quran? Tadi kita kata Quran. Kembalilah pada Al-Quran dan Sunnah. Kembalilah pada Al-Quran dan Sunnah. Segala ustaz akan sebut kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Ustaz yang sama tu juga ngajar Allah di mana-mana. Allah dalam Al-Quran, Allah kata Ar-Rahman ala arsyis istawa. Allah cerita tentang dia istiwa fil arsy di 7 tempat. Dia cerita fis sama ni di banyak tempat. Dalam hadis mengata-kata, Nabi berdoa, Rabbuna Allahu fis sama. Tuhan, wahai Tuhan kami yang berada di langit, dalam riwayat Abu Dawud. Tapi kita tak erti juga, berulang-ulang. Ini baru satu je contoh. Baru satu contoh tentang akhir, tentang kepercayaan kita pada Allah. Sedangkan ada banyak, belum cerita amalan syirik. Duk percaya tentang cincin ni boleh jadi pelaris. Duk percaya tentang tangkai ni, kadang anak kecil menangis, kadang duk ikat tangkai yang Tok Bidan bagi, untuk bagi tak menangis malam. Dalam pada sembahyang tu, dalam solat tu, saya biasa tekuk ustazah. Dekat kaki ada tangkai, dekat tangan ada tangkai. Ustazah. Saya tahu punya celamu. Orang panggil ustazah. Takkan tak pernah dengar hadis Nabi, man ta'allaqa tamimah falaqad asyrak. Orang siapa gantung tangkai, maka dia telah syirik. Syirik ni hampir amalan semua. Penat sajalah kita. Pekan serupa, kampung serupa. Kawan, bila kita cerita, kita mempercayai perkara alam gaib. Contoh, kita percaya tentang malaikat, kita percaya tentang jin, contoh. Apa sumber kepercayaan kita tentang jin? Cerita Saka TV3, cerita Santo TV1, cerita Hantu Raya TV7. Inilah sumber rujukan saya tentang alam jin. Sumber rujukannya TV1, TV2, TV3, TV7, Astro, Oasis. Dikumpulkan semua cerita-cerita drama-drama Melayu. Itulah ilmu pengetahuan dan keyakinan saya tentang alam jin. Allahur Rabbi. Itu yang jadi tak tentu hala. Tapi bila kita bersembang, kita hendaklah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dia itu. Dia jadi lipstick. Hanya jadi gincu bibir. Di masjid surau sendiri tidak sangat kurang pengajian Al-Quran dan Sunnah. Masjid surau, kita akan mengaji kitab fiqh. Yang kitab fiqh tu kalau dia cerita tentang taharah, akan bersuci, ayat Quran sepatah tak ada, hadis Nabi sepatah tak ada. Pendapat orang tu pendapat orang, tak ada ayat Quran, tak ada hadis Nabi.
seru tuan-tuan, periksa akidah kita. Periksa akidah kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Adakah selari akidah kita dengan Al-Quran dan Sunnah? Nak periksa tu kena mula dengan mengaji, sungguh-sungguh mengaji daripada guru-guru yang mengajar ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan ilmu berdasarkan As-Sunnah yang sah. Saya kita kata mari kita mulakan. Terima kasih Ustaz. Tadi dah ada kita kosong, minta kalau ada soalan tu boleh bagi di depan ya. InsyaAllah yang berapa sama. Alhamdulillah kita selesai bab akidah. Sekarang kita masuk bab ibadah pula. Apakah ilmu yang menjurus kepada kebenaran dari segi ibadahnya pula. Kita silakan guru kita Ustaz Sazali Samsudin untuk memberikan dia punya pendapat atau memberikan hujah-hujah dia. Silakan. Terima kasih Ustaz dan Hati kita. Sama saya Ustaz Muhammad, tuan-tuan, puan-puan yang sekalian. Ilmu ataupun ibadah ada dua sana. Ilmu yang menjurus kepada kebenaran dan segi ibadah. Ibadah yang benar di atas ilmu yang benar. Sebelum tu bila kita sebut ibadah, kan, ulama mentafsirkan ibadah ni seperti Syekh Islam Ibn Taimiyah ditafsirkan ibadah ni ismu jami' li kulli ma yuhibbu Allah wa rasuluhu min aqwalin wal af'ali min al aqwali wal af'ali al-zahir wal batinah. Itu definisi. Mungkin ada ulama lain definisi lain, tak ada masalah dalam masalah ini. Sebab dia bukan ada nas terang yang lebih terang nyata ikut Al-Quran hadis cerita tentang apa maksud ibadah kan, secara terang. Jadi ulama pun berselisih dalam memberi tafsiran ibadah. Kita ambil satu tafsiran tadi yang kita baca tadi. Ibadah ni ialah sesuatu yang disukai oleh Allah Ta'ala. Sesuatu yang disukai oleh Allah SWT, sama ada amalan-amalan itu ataupun amalan yang disukai oleh Allah Ta'ala dan diridai oleh Allah Ta'ala, sama ada amalan tersebut yang zahir ataupun yang batin, amalan perkataan, perbuatan ataupun hati. Manusia ni tuan-tuan, sama ada dia hati dia buat kerja, perbuatan dia buat kerja, tangan anggota dia ataupun mulut. Jadi ibadah ni merangkumi tiga ni: ibadah hati, ibadah mulut, perkataan dia dan perbuatan tersebut. Bila manusia ini dia hidup 24 jam, maknanya 24 jam lah dia perlu beribadah kepada Allah Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan mereka beribadah kepadaku. Jadi kehidupan manusia 24 jam itu sebenarnya perlu dijadikan ibadah. Jadi manusia dalam 24 jam yang dibuat itu, sama ada dalam hati dia perkataan, perbuatan, sekiranya kena dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, yang diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, maka itulah ibadah. Kita sebut tuan-tuan, saya betul-betul ibadah hati, satu ibadah dalam hati kita seperti ikhlas kepada Allah Ta'ala, itu ibadah. Sebelum daripada itu lagi ibadah yang besar sekali sebelum ikhlas, iaitu beriman kepada Allah Ta'ala, itu ibadah. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala itu ibadah. Dia berpahala dengan dia beribadah dalam hati. Sebab orang Islam tuan-tuan, sekiranya dia benar-benar beriman, dia sentiasa dalam kebaikan sebab dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Ditambah pula bila dia ibadah yang berterusan, seperti takutkan Allah Ta'ala dalam hati dia, sentiasa ditakutkan kepada Allah Ta'ala. Takut apa?
takut azab Allah Ta'ala, hukuman ke atas kesilapan dan dosanya. Sejasa dalam hati dia takut. Jadi dia di mana saja dia takut azab Allah Ta'ala, dia tak akan buat perkara yang menyebabkan dia diazab oleh Allah Ta'ala. Begitu juga mengharapkan rajak dia panggil. Dalam hati kita, kita mengharapkan sesuatu balasan yang baik daripada Allah Ta'ala saja, pertolongan daripada Allah Ta'ala saja. Kita mengharapkan bantuan daripada Allah Ta'ala. Itu adalah ibadat hati kita. Kita mengharapkan Allah Ta'ala mengampunkan kita, tak mengharapkan manusia, ya. Itu ibadat hati kita. Jadi ibadat hati berterusan, tak ada bila-bila masa. Tak ada masa yang boleh tak boleh, di mana saja boleh. Ibadat perkataan, tuan, mulut kita zikir, biasa kita sebut zikir, zikir yang biasa kita buat. Apa dia? Lepas sembahyang, zikir lepas sembahyang. Sebab lepas sembahyang kena berzikir, jangan tak berzikir, sebab ada ibadah mulut. Begitu juga ibadah perbuatan, sembahyang itu sendiri, itu ibadah perbuatan. Sembahyang juga tidak membuat. Setiap perbuatan yang memberi kebaikan kepada manusia pun itu adalah ibadah. Ya, itu yang Rasulullah kata dalam maksud hatinya, bahawa ibadah hari juga dikira ibadah bila kamu mengembirakan saudara kamu. Bila kita gembirakan saudara kita, itu pun adalah ibadah. Itu sebab perbuatan senyum juga ibadah. Bukan bercakap pun, perbuatan kita nyongin, orang kata nyongin. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kamu di muka saudara kamu itu sedekah. Kalau senyum kat belakang tu beli wang, itu dosa. Di sini di belakang, itu dosa, itu mengumpat saja. Ia senyum di depan tu ibadah. Kenapa senyum jadi ibadah? Kalau kita panggil apa serius, macam bos, contoh mana jadi bos kan? Bos dengan orang bawah ada senyum tak? Itu bos. Tersenyum. Kalau bos yang dia ikut betul-betul nakkan dapat ibadah, dia senyum dengan orang bawah ni. Senyum sebab ibadah. Rasulullah SAW tuan-tuan nak cerita kenapa senyum jadi ibadah. Pasal dia senang je, pasal dia Rasulullah suruh, jadilah ibadah. Bila Rasulullah suruh, bila Islam suruh, jadilah ibadah. Kalau Rasulullah tak suruh, kalau Islam tak suruh, kalau Allah tak suruh, tidak jadi ibadah. Maknanya tuan-tuan, ilmu perlu kita tahu yang mana ibadah itu ialah berdasarkan kepada daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, baru jadi ibadah. Kalau tidak, dia tak jadi ibadah. Itu sebab marah pun jadi ibadah. Masa bila kita disuruh marah, Rasulullah marah tuan. Bila marah? Bila kehormatan Islam itu dicela, dirosakkan, kita marah, itu ibadah. Cuba orang terbalik pula, jumpa kawannya dia marah, orang kena senyum, dia marah tak Tuhan. Bila Islam dikotak-katikkan, dia sini seronok, berusaha dia. Pasal apa? Pasal dia tak ada ilmu tentang ibadah. Sebab Rasulullah kata, siapa yang buat amalan tak ada atas ilmu, perintah aku tak ada. Ilmu lah punya perintah lah. Bila kita tahu ilmu, kita tahu yang ini Nabi suruh jadi ibadah, yang ini Nabi larang, kalau kita tak buat jadi ibadah, ilmu tu tak ada, maka amalan kita tak terima. Itu yang Rasulullah kata, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang buat suatu amalan kami tak suruh tapi dia buat, maka amalan dia tu tertolak. Lain daripada Rasulullah itu, amalan tertolak, tak ada pahala. Sembahyang tak ada pahala ke? Tak ada. Masa bila sembahyang matahari teguk atas kepala, waktu yang dimakruhkan dia sembahyang Allah, baca Fatihah punya cantik panjang, tak ada pahala tu Ustaz. Baca Fatihah tak ada pahala. Sembahyang tengah ke atas kepala, ada pahala tak? Tak ada. Tak ada. Pasal apa tak ada? Sebab Rasulullah larang. Jadi tuan-tuan, ilmu yang perlu kita tahu supaya ibadah kita diterima ialah ilmu
larangan dan suruhan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi suruh? Ilmu. Apa yang Nabi larang? Ilmu. Iaitu kita perlu tahu supaya ibadah kita tadi sah dan diterima dan jadi ibadah. Tidak sia-sia. Sia-sia tuan. Itu yang tuan dalam kitab fiqh kita tersebut. Saya tak tahu sini buat tak apa, saya tak apa. Dalam kitab fiqh kita sebut tuan. Bukanlah kitab fiqh Syafi'i. Nah, dipanggil kenduri orang mati. Maksudnya kenduri orang hidup. Dia makan ke orang hidup. Dia bagi kenduri orang mati. Ataupun dia kata kenduri arwah. Yang datang tu bukan roh. Arwah ni dia plural. Dia jamak kepada roh. Roh jamak dia arwah. Kenduri arwah dia. Mana pula arwah yang datang ke orang. Kita kata kenduri arwah. Bukan orang mati yang tahu orang hidup. Betul tak? Kenduri orang mati tu bila mati hari ni, malam tu buat kenduri. Betul buka kita fiqh Syafi'i. Dia sebut makruh, dia sebut. Makruh. Makruh tak ada tanda. Tak ada tanda. Kaki makan tak ada tanda. Tak ada lah sebab tak makruh. Sebab Rasul larang. Nah, dalam hati Rasul larang. Apa dia? Bila berlaku kematian, malam tu buat kenduri. Makan tempat orang mati tadi. Rasul larang. Tak jadi ke tak jadi tanda ni. Tak ada lah pasal larangan Rasulullah kita buat. Ustaz kami tak tahu tu. Dia akan datang jangan buat. Habis itulah kita kata ikut sunnah Nabi dalam ibadah. Habis itu Ustaz, apa kita boleh tolong orang mati? Nak tolong orang mati? Nikah tu dah confirm dapat juga. Tidak, tahu. Yang pertama, tolong jadi nikah dulu. Dia kira tolong orang mati je dia. Nak tolong orang mati. Jadi dulu, tolong dia Mika dapat juga ke belum? Jadi pertama sekali risau diri sendiri. Sebab doa-doa kita baca tentang semua kita minta diri kita dulu sebelum minta orang lain. Rabbirfirli, ampunkan dosa aku dulu. Wali walidayya, baru orang tua kita dulu. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami zalim diri kami, kita dulu. Baru orang lain kita minta ampunkan. Ini kita kira macam mana nak tolong orang mati. Dia fikir tolong orang mati, dia tu tahu dapat selamat atau selamat itu. Jadi bagi kita tolong orang mati, tengoklah hadis-hadis Nabi ya Rasulullah SAW mengajar macam mana kita nak nolong buat baik kepada orang yang telah meninggal. Apa di antara dia tuan-tuan? Panjang kita tuan-tuan boleh buka dalam kitab fiqh. Tapi saya nak cerita, satunya ialah menghubungkan balik hubungan yang si mati ke saudara dia, kita hubungkan balik kita dengan saudara yang meninggal tadi. Kita jaga hubungan dengan saudara yang meninggal. Dia orang mati, saudara. Ziarah balik siapa meninggal, adik anak dia ke kakak ke, kita hubungkan balik. Kawan-kawan dia kita hubungkan balik, jaga. Jadi bila kita hubung, kita kawan, kita sembang, kita sebut kebaikan orang mati tadi. Moga dia dapat hubung balik. Ada lagi banyak perkara, tapi saya nak cerita, tuan-tuan boleh buka dalam kitab fiqh. Macam mana nak nolong orang yang telah meninggal dunia. Tapi nak cerita, amalan itu perlu kepada apa? Dalil. Kalau tak ada dalil, kalau tak ada perintah Nabi, tak ada perintah Allah Ta'ala, maka ibadat tadi sia-sia. Sebab ibadat tuan-tuan bukan sekadar sembahyang puasa. Bahkan semua kehidupan kita, termasuk akidah tadi, berakidah dengan akidah yang betul adalah ibadat. Itu pun ibadat. Betul? Sebab kalau akidah kita rosak, kita berusaha. Pasal kita tidak berakidah dengan akidah yang betul, itu juga adalah ibadah. Oleh sebab itulah tentang ibadah bukan sekadar sembahyang, puasa, zakat, haji, tetapi ibadah ialah setiap perkara. Amalan dalam hati, di mulut, perkataan yang Allah Ta'ala redha, dia jadi ibadah. Nak tahu Allah Ta'ala redha, suka amalan itu macam mana? Siapa yang pernah jumpa Allah Ta'ala? Ya Allah, mana satu amalan yang kamu suka? Tak ada siapa yang jumpa Allah Ta'ala, tanya. Maka Allah Ta'ala hantar Nabi SAW sebagai Rasul, ceritakan kat kita mana amalan-amalan yang disukai. Itu sebab sahabat Nabi juga, bila jumpa Nabi SAW, sahabat tanya apa? Bukan tanya, wahai Nabi, bila pilihan raya? Kalau ayat tak lama lagi kan? Sahabat Nabi, bila pilihan raya? Bila pilihan raya lama ni? Tak tanya. Dia tanya apa? Wahai Nabi SAW, ayyul a'mali afdal? Wahai Nabi, mana satu amalan yang afdal, yang paling baik di sisi Allah Ta'ala, yang paling disukai oleh Allah Ta'ala? Dia tanya. Sebab dia tak tahu.
Nabi yang ditugaskan cerita kat kita apa yang Allah Ta'ala suka. Maka Nabi kata apa? Banyak jawapan. Kadang-kadang Rasulullah kata al-jihadu fi sabilillah, jihad pada jalan Allah Ta'ala. Kadang-kadang Nabi kata apa? As-salatu fi awwali waqtiha, sembahyang pada awal waktu. Contoh sembahyang pada awal waktu, tuan-tuan. Di mana? Disuruh lah dekat awal waktu di rumah. Kalau awal waktu di rumah tak jadi afdal. Itu Rasulullah kata apa? Afdalu salatil mar'i fi baitihi, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa maktubah, kata Rasul. Seafdal-afdal, yang paling baik disukai oleh Allah Ta'ala, sembahyang seorang lelaki itu di rumah dia, melainkan fardu. Maknanya fardu jangan sembahyang di rumah. Fardu sembahyang ada, disuruh jama'atul lail. Lepas ni tuan-tuan minta 25 rumah tu, rumah ada 25 dekat, so rumah ni ada 25, jemaah suruh ni 50 orang.